Assalamualaikum dan selamat datang ke Mugiwara TV. Ini merupakan channel yang terbaru dan channel yang pertama berasal daripada Malaysia yang membahaskan tentang anime One Piece gang. Pada yang pertama kali menonton, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Oh ya, jangan lupa tekan butang loceng supaya nakama semua dapat mengikuti perkembangan kami. Mungkin ramai yang tidak mengenal kru bajak laut topi jerami. Jadi, hari ini kami akan membahaskan tentang bajak laut topi jerami. Okey, let's go. Yang pertama, Monkey D. Luffy, kapten kita gang. Beliau berasal dari desa Fusha yang bertempat di Es Blue, di perairan Down Island yang berada di bawah pentadbiran kerajaan Goa. Luffy merupakan pemakan buah Gomu-Gomu no Mi, di mana badannya boleh meregang seperti getah. Buah ini pada asalnya adalah milik Akagami yang kini merupakan seorang Yonko. Apa yang menarik, Luffy mempunyai dua bersaudara iaitu Sabo dan Ace. Ace merupakan komandan divisi kedua bajak laut Shirohige dan Sabo pula ialah ketua staf pasukan revolusi yang berada di bawah kepimpinan ayahnya sendiri iaitu Monkey D. Dragon. Desa Fusha telah banyak membesarkan petarung-petarung yang hebat seperti Monkey D. Gap, Monkey D. Dragon dan Podcast D. Ace juga dibesarkan di sini. Yang kedua, Roronoa Zoro. Sudah tentu beliau adalah orang yang kedua paling diharap selepas kapten kita. Beliau berasal dari desa Shimotsuki yang bertempat di Es Blue. Di desa ini ada dojo milik Koshiro yang namanya ialah Ishin Dojo. Di desa ini, Zoro mempelajari teknik tiga pedang iaitu Santoryu. Sebelum ini, dia berlatih dengan tekun bersama Kuina yang merupakan pemedang yang agak hebat kerana Zoro telah dikalahkan olehnya sebanyak 2001 kali. Tapi sayangnya, Kuina telah meninggal dunia akibat kemalangan. Sejak itu, pedang Wado Ichimoji diserahkan kepada Zoro. Dan setelah dipaksa oleh kapten kita, Zoro akhirnya menerima tawaran untuk menjadi kru bajak laut topi jerami. Yang ketiga, Nami. Dia berasal dari desa Kokoyashi yang bertempat di Es Blue. Dia mempunyai saudara angkat yang bernama Nojiko. Mereka berdua dibesarkan oleh Belemer yang sebelum ini merupakan angkatan laut. Dia juga pernah bergabung dengan bajak laut manusia ikan iaitu Arlong dan dia juga pandai melakar peta dunia. Itu adalah sebab utama dia diambil oleh Arlong. Nami digelar kucing pencuri kerana dia seorang yang gila akan harta dan dia berniat untuk membebaskan kampungnya dari Arlong dengan membayar 100 juta beri. Tapi malangnya, Arlong hanya menipu dan itu membuatkan Luffy amat marah kepada Arlong. Setelah Luffy membelasah Arlong dan krunya, akhirnya Nami bebas dan Nami menerima untuk menjadi navigator dalam kelompok bajak laut topi jerami. Seterusnya ialah Usopp. Beliau berasal dari desa Sirap yang berada di Pulau Gecko Es Blue. Di sini juga merupakan kampung Yasop, iaitu ayah kepada Usopp. Yasop merupakan salah seorang grup Akagami. Bukan biasa-biasa. Dia selalu bermain bajak laut dan berbohong kepada penduduk kampung. Tetapi ada yang suka akan dirinya, iaitu seorang gadis yang kaya bernama Sangkaya. Sangkaya dijaga oleh bajak laut Black Cat. Tetapi suatu hari, kebohongannya menjadi nyata dan Luffy membantu dia mengalahkan Lanun Black Cat. Demi merealisasikan impiannya, dia mengikut Luffy untuk berlayar untuk menjadi bajak laut. Dan di sini jugalah mereka mendapat kapal yang pertama iaitu Going Merry, hasil pemberian Sang Kaya. Seterusnya ialah Sanji. Beliau sebenarnya berasal dari North Blue, tetapi beliau berada di Barati Restoran yang bertempat di Es Blue. Pada mula episod,
kita tidak diberitahu tentang asal-usulnya Sanji. Dan semasa di Outzu, Sanji merupakan keturunan diraja, iaitu anak ketiga daripada keluarga Vinsmoke yang mentadbir Germa Double Six. Dia bekerja dengan Zeff kerana Zeff telah menyelamatkannya dan dia terhutang budi. Selain itu, Sanji juga gemar memasak dan Zeff turut mengajarnya memasak dan cara untuk berlawan. Bagi Zeff, tangan hanya digunakan untuk membuat makanan dan bukan untuk berlawan. Sanji mengikut jejak Zeff dan dia telah mengikuti Luffy kerana kesungguhan Luffy dalam mengalahkan Don Krieg. Walaupun Luffy tidak terlibat dengan pertarungan itu dan tidak ada kena-mengenanya dengan dia. Selain itu, impian Sanji adalah untuk pergi ke All Blue, yang mana sama dengan kapten kita, gang. Seterusnya ialah Tony Chopper yang berasal dari kerajaan Ram yang berada di Grand Line. Mereka secara tidak sengaja berlabuh di Drum Island untuk mendapatkan perkhidmatan kedoktoran kerana Navigator Nami telah jatuh sakit, guys. Chopper adalah pemakan buah iblis Hito Nomi yang membolehkan dia berubah menjadi seperti manusia dan ditambah dengan kekuatan Rumble Ball-nya yang dicipta olehnya sendiri. Dia belajar ilmu kedoktoran dengan Dr. Hiluluk sebelumnya, tetapi Dr. Kureha lah yang telah mengajarnya sehingga sekarang. Dia menyertai topi jerami kerana permintaan dan keinginannya untuk melihat dunia luar. Dan akhirnya, Tony Chopper adalah watak yang penting dalam kru bajak laut topi jerami. Selanjutnya ialah Nico Robin. Nico Robin berasal dari Ohara. Seperti yang kita tahu, Ohara telah melahirkan ramai sejarawan termasuklah Nico Robin. Tetapi tindakan mereka mentafsir bahasa kuno telah menjadikan mereka penjenayah dan musuh kepada pemerintah dunia. Dengan panggilan Buster Call, Ohara telah dihancurkan, termasuklah Prof Clover yang menjaganya ketika dia masih kecil dan ibunya juga terkorban. Dan Robin berhasil melarikan diri dengan bantuan Disaul dan mendapat pertimbangan daripada Aokiji. Robin yang memakan buah iblis Hana Nomi boleh menumbuhkan tangan di mana-mana sahaja yang dikehendakinya. Dia mula menyertai bajak laut topi jerami selepas pertarungan di Alabasta. Tetapi Robin tidak mendapat kepercayaan 100% lagi kerana anggota yang lain masih meraguinya, disebabkan dia pernah bekerja bersama Crocodile. Selepas pertempuran di Enies Lobby, akhirnya perkara sebenar terbongkar dan Robin telah diselamatkan oleh rakan-rakannya yang lain termasuk Frankie yang turut berlawan dengan CP9. Robin juga mahir untuk mentafsir bahasa kuno yang terdapat di Road Poneglyph. Ini amat menguntungkan bagi bajak laut topi jerami kerana memiliki seorang sejarawan. Seterusnya ialah Frankie. Frankie berasal daripada Water 7 dan dia adalah seorang cyborg. Menurut cerita sebelum ini, dia adalah seorang manusia biasa. Tapi setelah cobaannya memberhentikan kereta api laut yang membawa Tom yang ditangkap oleh CP5, dia telah dilanggar dan boleh dikatakan hampir mati. Tetapi, dia telah merubah badannya menjadi cyborg yang menggunakan kuasa kola. Dia telah mempelajari ilmu membuat kapal bersama-sama dengan Iceberg yang dibimbing oleh Tom. Tom pernah membuat kapal untuk Raja Bajak Laut sebelum ini, iaitu Goldie Roger. Dan ketika ini, Frankie juga akan turut mengikut jejak langkah Tom. Walaupun pada mulanya dia tidak berminat untuk menjadi seorang bajak laut, akhirnya beliau menerima juga tawaran daripada Monkey D. Luffy dan menjadi orang penting dalam kru, terutama dalam pembinaan senjata dan pembuatan kapal. Yang terakhir ialah Brook ataupun Soul King. Tidak banyak yang kita ketahui tentang Brooks. Sebelum ini, dia merupakan ahli daripada bajak laut rumba. Dan dia merupakan seorang pemuzik. Dia bertemu Luffy ketika di Florian Triangle dan Arc Thriller Bark. Pada mulanya, dia tidak dapat mengikuti Luffy kerana bayangnya telah dicuri oleh salah seorang Shichibukai.
iaitu Gecko Moria, yang mempunyai kekuatan buah iblis Kage Nomi, di mana dia mampu mencuri bayang-bayang seseorang dan meletakkannya di dalam zombie. Bayang-bayang Brook telah diletakkan di dalam badan pendekar pedang, Ryuma, dan Brook juga merupakan seorang pemedang dan pemakan buah iblis, Yomi Yomi Nomi, yang mampu hidup selepas kematian. Okey, setakat itu saja geng perkongsian dari kami Mugiwara TV. Kami harap kamu semua berpuas hati dengan perbahasan daripada kami. Untuk video-video yang seterusnya, jangan lupa untuk tekan butang loceng dan komen untuk pelbagai cadangan. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini jika bermanfaat. Bye-bye.